Ramadan Karim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada semua yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Sebenarnya orang kata hari ini pun permintaan daripada Kak Mas dan kita cuba untuk kongsikan mana yang kita boleh kongsikan. Alhamdulillah, saya baru je dinaikkan pangkat sebagai agency manager pada 15 hari bulan April 2021. So debaran tu dah hilang lah sebenarnya kan. Maksudnya menunggu result tu tak keluar-keluar kan, tapi bila kita tengok portal kita dah berubah, excitednya kan. Nama ejen sebelum ni kita monitor by personal kan, so sekarang ni kita dah naik AM, kita dah nampak semua ejen kita dekat bawah kita, so sangat-sangat excited lah. Alhamdulillah, syukur. So yang belum naik lagi kena naik tau. So memang nampak, orang kata nampak perbezaan lah. Tak keluar suara, Syuhada? Hello, Syuhada, tak keluar suara. Okey, dengar tak Kak? Makin halus suaranya. Kenapa Cik Kak Okey tak? Okey, tapi jauh. Ataupun boleh loudspeaker ke ataupun macam mana? Saya rasa dah okey dah ni. Semua okey tak? Sahabat-sahabat yang lain bagi komen suara Syuhada okey ke? Tadi okey, sekarang dah slow pula. Cuba Syu cakap lagi, okey rasa? Okey, dengar Dengar. Okey, saya kuat sikit lah saya cakap suara ni pagi-pagi kan, suara Ramadan. Okey, Alhamdulillah saya bermula dekat Takaful ni pada 2011. Ketika itu anak sulung saya baru saja 6 tahun. So hari ni anak sulung saya dah berumur 15 tahun. So almost dalam 10 tahun lah tahun ni. So agak lama sebenarnya, nampak macam lama. Tapi perjalanan tu sebenarnya sangat singkat. So Alhamdulillah, saya sebelum jadi ejen Takaful ni, saya seorang account executive di sebuah syarikat di oil and gas. Okey, bermula pada Ogos 2011 sebagai ejen. Okey. Tak. Ada earphone ke? Tak ada, kejap Sorry kejap saya try. Tadi suara dah okey ni, dia makin mendayu. Okey. Minta maaf sebab gangguan sedikit. Saya harap dipermudahkanlah Amin. InsyaAllah. So saya dah berada dalam industri Takaful ni selama 10 tahun. Bermula pada Ogos 2011 and then saya dinaikkan pangkat sebagai assistant unit manager pada 2013. Saya follow je requirement yang Takaful Ikhlas berikanlah, maksudnya kita fokus lah, maksudnya bila kita dah join, maksudnya kita dah tinggalkan kerjaya kita sebelum ni because of anak kita, and then kita rasa kita dah ada pendapatan sebelum ni, lepas tu kita sanggup tinggalkan. Dan kenapa kita dah masuk company yang kita rasa kita nak bekerja sambil menguruskan anak tapi kita tak buat betul-betul. So saya decide untuk maksudnya saya dah buat keputusan dan saya rasa saya kena buat betul-betul, bersungguh-sungguh untuk saya dapat apa yang saya nak, especially income saya lah, sebab sebelum ni income saya yang saya tinggalkan dalam 3,000. So saya start dengan Takaful dalam kosong. So saya rasa macam pada mulanya agak mencabarlah untuk kita
bermula sebab saya tak ada pengalaman dalam industri takaful, saya start from zero. Okay, so alhamdulillah bermula pada 2011 sebagai seorang ejen, 2013 sebagai seorang assistant unit manager, dan pada 2015 saya decide untuk apply sebagai takaful advisor. Sebenarnya waktu tu agensi saya dah minta saya naik agensi manager ketika itulah, tapi saya rasa saya ada sebab kenapa saya tak naik. Encik, nak tengok-tengok baju ke atau nak tempat? So saya ada, orang kata ada sebab lah ketika itu saya naik, saya memilih sebagai takaful advisor. So sebab pada permulaan naik sebagai ejen tu sebenarnya keadaan ekonomi saya tak berapa stabil. So saya decide untuk naik dulu takaful advisor untuk saya betulkan kewangan saya nak stabilkan diri saya dulu, dan saya baru fokus kepada maksudnya membina kerjaya saya dan juga saya punya legasi lah. So masa situ saya dah aim. Walaupun saya naik advisor, tetapi saya dah tulis lah berapa tahun untuk saya decide. Sebenarnya kalau kita dah apply TA untuk naik advisor, naik agency manager tu sebenarnya agak mencabar juga sebenarnya. Sebab kita bila kita naik TA ni, kita kena tengok PR. Selama nak naik AM tu sebenarnya dalam tempoh 6 tahun nak naik AM tu sebenarnya pelbagai cabaran sebenarnya, especially PR. So PR ni sangat-sangat mencabar. Walaupun orang kata belum rezeki saya lah sebenarnya kan, Allah tu belum bagi lagi waktu tu, sebab saya pernah apply 2018 tapi tiba-tiba PR tu tiba-tiba ada satu family client dia ambil sebulan 600, tiba-tiba tak dapat nak cover bayar bulanan selama 5 bulan. So kalau kita cover tu dalam 3-4 ribu jugalah nak cover. So saya cakap decide tak apalah, belum rezeki saya lagi. Tapi alhamdulillah bila saya orang kata dah time tu Allah dah tentukan dalam keadaan saya 2020 ni agak mencabar sebenarnya dari segi ekonomi, daripada situasi COVID sekarang ni kan, dengan saya pula bleeding sebulan, tapi alhamdulillah lah rezeki anak sebenarnya saya dapat juga orang kata title agency manager tu, insya-Allah. Okay. So Kak Mas, kita hari ni kita pergi kepada soalan lah Kak Mas, senang untuk saya berkongsi. Ada nak sharing apa-apa ke? Nak Kak Mas? Suada Kak Mas buka Kak Mas buka soalan kot biar Syuhada jawab. tak, Suada ada slide ke nak guna? Tak ada. Saya prefer Kak Mas tanya soalan supaya saya mudah untuk saya orang kata kongsikan lah. Sebab saya sebelum ni pun saya takut saya shock sendiri bercakap kan. Saya rasa nak ada soalan daripada Kak Mas ataupun prepare lah sebab saya dah banyak berkongsi. Jadi kadang-kadang saya takut saya ulang balik apa yang saya kongsikan. Jadi saya prefer untuk Soalan lah. soalan Sebab yang kita okey, baik. Kalau macam tu, siapa-siapa yang nak tanya soalan, Kak Mas akan baca soalan you all dekat chatting ni. Dalam masa yang sama akan bersoal jawab dengan Syuhada lah. Okey, sepanjang pelibatan Syuhada 10 tahun dengan tadi anak yang paling sulung waktu Syuhada buat anak umur 6 tahun, sekarang 15 tahun. Kan? So along the way anak nombor 1, 2 itu masa tu anak nombor 1 6 tahun, anak yang lain tu nombor berapa tu Syuhada? Yang tu rapat 1, 2, 3. Masa tu anak saya masa tu saya memang rapat sebab saya tengah pregnant yang keempat. So 2012 lah maksudnya paling mencabar sebab masa tu anak saya nombor dia rapat-rapat yang 3 orang bawah tu, yang kakak tu 6, lepas tu 3, 2, 1, lepas tu saya pregnant lagi. Masa tu macam gila sikit. Tapi tak meroyak lah. Maksudnya struggle lah masa tu sebab saya diuji pada 2012 tu. Yelah kita perempuan kan, kita adalah orang kata family planning. Tapi dah planning tapi pregnant juga. So masa tu mencabar sebab saya baru nak naik. Tiba-tiba saya pregnant dan dengan ekonomi mencabar juga masa tu, dan suami pun masa tu sepatutnya naik pangkat tapi tak naik-naik. So agak mencabar sebenarnya. So alhamdulillah lah
saya kuat dengan ujian yang Allah bagi kepada 2013 masa tu. Saya hampir-hampir nak Suara lag suara putus. Hang, dia hang. Syuhada ulang balik yang ujian dekat 2013. buat takaful, tapi bila 2013 yang mana saya decide untuk jadi part time semula. Okay, part time semula pada 2013. So masa tu saya rasa memang ekonomi saya sangat struggle, sangat memang tak berapa stabil lah, sebab saya masa tu income saya pun alhamdulillah dah dapat apa yang saya nak masa saya mula jadi ejen takaful. Okay, lepas tu saya bila saya dah start, saya test market. Ingatkan anak 5 masa tu masih orang kata 2013 tu saya ada dah 5 orang anak sebenarnya. So dari segi ekonomi tu agak macam mencabar. So saya decide untuk tukar kepada part time dan kerja semula. Tapi nak dia jadi cerita, ujian untuk anak saya yang kelima tak sihat pula. So lepas daripada saya kerja tu, anak tak sihat, tak pernah dia sihat. Tak pernah masuk hospital, dia masuk hospital pula. So saya rasa macam Allah tu memanggil saya balik untuk kembali kepada takaful secara full time. So alhamdulillah bila saya decide untuk full time balik pada 2013, alhamdulillah bermulalah saya punya rezeki saya sentiasa mengalir. Saya betulkan niat saya balik sebab masa tu mungkin saya fikir duit je. Sebab saya masa masuk takaful tu saya nak duit saja. Sebab saya belum kata fikir masa tu kita tak adalah terlalu memikirkan, maksudnya kita tahu takaful ni bagus, kita memberi peluang pada orang, bantu orang kan, dapat manfaat dari segi pahala, tapi waktu tu hati kita ni masih belum kata niat kita ni tak betul lagi lah masa tu. So dengan ujian yang Allah bagi waktu itu, saya ubah balik niat saya. Sebenarnya saya nak sebab saya fokus kepada, sebab Allah tu dah bagi waktu saya berhenti kerja sebab nak masa bersama anak, Allah dah bagi, tapi kepala ni duk fikir duit je kan. So waktu tu mungkin saya rasa Allah dah bagi tapi saya tak cukup. So mungkin Allah datangkan ujian pada saya, anak saya sakit, dan selepas tu saya decide balik, okeylah saya decide untuk kembali balik pada takaful. Dan 2014 bermulalah orang kata rezeki saya, convention umrah sampailah 2019 saya dapat convention umrah non-stop istiqomah daripada 2014, and then 2015 saya naik pangkat, 16, 17, 18, 19 saya tak pernah miss lagi convention luar negara sebab saya sangat fokus kepada kerja takaful ni dengan niat untuk membantu orang. Pada masa yang sama duit tu sentiasa mengalir. So itulah saya buat, saya ubah niat saya balik dengan niat untuk bantu keluarga, dengan niat untuk bantu ramai masyarakat luar sana untuk dapatkan perlindungan. Saya tak berkira dalam saya berjumpa dengan sesiapa pun orang kat luar sana, kecil besar size kes saya terima sahaja. Alhamdulillah, walaupun kecil besar saya tetap dapat convention pergi luar negara. So memang best lah sebab first convention saya pergi waktu tu adalah dalam negeri. Sebenarnya saya tak pernah miss lah, orang kata pergi Pulau Perhentian, Pulau Tioman, and then saya dapat pergi Ho Chi Minh sebenarnya, tapi Ho Chi Minh masa tu saya Ho Chi Minh saya pergi, yang China tu saya tak pergi sebab saya rasa saya tukar kepada Vietnam, and then orang kata tak pernah, orang kata lepas tu yang paling best adalah umrah yang pertama saya bersama suami. So daripada balik umrah tu saya memang kata niat dengan Allah, saya nak sampai sini lagi dengan family saya, dengan suami saya, tapi Allah izinkan saya pergi bersama suami. So alhamdulillah itulah hadiah yang saya bagi pada suami, sebab sepanjang jadi ejen dialah banyak bantu saya sebenarnya dalam menjaga anak-anak ni sampailah anak tu besar, sampailah anak yang masuk ke 7 ni. Itulah pengorbanan seorang isteri kan. Kalau kita fikir jihad kita sebagai isteri, kita rasa kita nak duduk rumah saja, tapi pada saya kita boleh tambah pahala sebagai seorang isteri, bukan semata-mata pahala dalam jihad kita sebagai isteri dan ibu dan anak, tapi jihad kita sebagai perunding takaful. So pada saya
kita kena mindset tu lah, mindset dan kita kena luas lah. Dan betul, strong support from suami memang betul. Sebab sepanjang 10 tahun ni tipulah kalau saya kata saya tak pernah bergaduh dengan husband kan. Macam kadang-kadang saya sibuk kan, tapi ada masa tu kita bercakap dengan suami. Kenapa kita berada di Takaful Ikhlas ni, kenapa kita jadi ejen Takaful. So alhamdulillah once saya decide untuk naik agensi manager, dia sangat support saya. Sebab dia punya exam TBE dah lama lulus dah, 2015 ke 16 tapi tak pernah register. Dia kata nantilah satu hari nanti abang akan abang akan daftar jadi ejen. So maknanya dia tunggu saya nak naik agensi manager bila. So alhamdulillah dia support saya, dia adalah seorang QMP saya lah untuk kenaikan pangkat ni. So itulah. Syuhada, nak tanya. Dalam 10 tahun yang orang kata konsisten pergi convention, maknanya setiap tahun daripada 2014 sampai ke 2021 ni rasanya qualified umrah juga lagi kan? Yang 2020 ni saya sebab saya hari tu saya tak perasan yang saya dapat Scotland. Oh, pergi Scotland Scotland yang apa, kita ada dua kan, Scotland yang ground betul, ground dengan ni. Saya pun tak terfikir pun saya dapat Scotland yang ground tu, walaupun ground pun tak apalah. Sebab masa tu, sebab saya memang target pergi Scotland, cuma memang banyak halangan 2020 dengan hatinya merajuk lah, dengan duk fikir macam tu rumah terambil sebab tak terlalu, maksudnya kita punya decision tu nak yang mana satu tau, dengan naik pangkat lagi kan. So alhamdulillah dapat jugalah Scotland. Masya Allah. Maknanya dapat baby, dapat Scotland, dapat juga naik pangkat agency manager. Alhamdulillah lah, walaupun orang kata tahun ni yang, yang anak yang ke-8 ni kan, kita memang ujian sebulan bleeding, tapi dalam bleeding tu sebenarnya kita dah buat FBS kan, so sebenarnya FBS tu sangat membantu sebenarnya. Okey, Syuhada. Saya pun boleh buat kerja. Maknanya dalam FBS tu adalah benda baru. Okey, Kak Mah akan sentuh benda tu kemudian. Cuma yang untuk 5 tahun ke belakang yang konsisten pergi umrah dalam keadaan anak tadi umur 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Kan? Macam mana you handle anak, macam mana you handle customer, macam mana you agih-agihkan masa tu tadi? Okey, masa saya bermula jadi ejen masa 2011 tu, saya memang sebab anak-anak saya waktu tu kira 3 orang lah kan, 3 orang waktu 2011-2012 tu, 2011 tu 3 orang, 2014 4 orang, dia jadi setahun kan. So saya ni memang orang kenal saya production ada 2 tau, production dari segi anak, production daripada Takaful. So kalau kata orang kata, Syu saya nak follow Syu, okey nak follow mana satu, dia ada 2. So kita jok-jok lah masa tu, lawak-lawak kan. Okay, so pada di awal penglibatan saya, walaupun saya decide untuk berhenti kerja, tapi saya tetap hantar anak saya dekat Taska. Sebab saya bukan jenis orang yang boleh bawa anak pergi mana-mana. Sebab saya seorang tau, jadi saya bayangkan kalau anak kecil tu nak pergi tandas lah kan, nak tukar lampin kan, saya rasa dia agak mengganggu saya tau. Jadi waktu tu saya punya simpanan 6 bulan lah. Jadi saya gunakan simpanan 6 bulan tu untuk hantar anak saya ke Taska. Pada masa sama saya keluar, maksudnya saya di awal penglibatan sebagai ejen tu saya buat area Semenyih sahaja. Sebab saya tak ada duit modal yang besar untuk saya keluar ke tempat-tempat. Saya pernah juga masuk sekolah kan. Saya memang kita ejen ni kena berani untuk redah masuk sekolah, pergi kedai-kedai. Dekat Semenyih ni memang saya masuk je kedai-kedai, saya buat kaji selidik. Saya bawa borang kaji selidik tu, saya pergi je kedai-kedai, saya approach je orang. Saya macam kata berani, dah tak fikir apa-apa dah. Saya fikir saya nak berjaya, saya nak ada income, saya tak fikir lain dah. Saya keluar rumah hantar anak saya kat Taska dan saya decide untuk dapatkan prospek. So alhamdulillah lah saya buat macam tu, saya dapat. Saya pernah tak pernah lari lah, maksudnya satu bulan tu waktu jadi ejen saya pernah submit 15 kes. Dengan saya direct approach saja orang yang ke kedai, dan orang kata waktu konon-konon nak pergi Tesco beli tudung tapi tak beli pun, saja je approach, macam santai-santai je. Itulah orang kata mulut ni manis sikit. Kalau orang mungkin tak berani kan, tapi saya macam
ada satu keyakinan diri untuk approach orang yang kita tak kenal, sebab saya lebih confident tegur orang yang saya tak kenal berbanding dengan kawan-kawan sekolah. So waktu saya jadi ejen memula, saya approach juga kawan-kawan, tapi kawan-kawan tu macam bagi kita rasa down. Dia kata, kau ni betul ke Syu nak buat takaful ni, macam tak percaya je kan. Dia dah jadikan kita rasa down masa tu. So permulaan tu saya hantar anak saya dekat tadika dan saya approach juga pengusaha taska tersebut. Sampai orang kata apa, cakap dengan orang yang tak kenal. Okey, masa tu saya buat kaji selidik. Saya bawa sekali borang kaji selidik. Saya just approach, saya pergi Tesco, saya bawa borang kaji selidik. Sebab senjata saya ketika itu bukan FBX. Saya memang tak pernah, masa tu tak ada lagi online. So senjata saya adalah borang kaji selidik. Saya akan bawa ke mana-mana dan saya akan approach. Saya cakap dengan dia, Assalamualaikum puan, hari ni saya tengah buat survey. Masa tu saya saya suka approach orang yang ada anak. Yang ada anak yang mana saya tanya kat dia tentang dia punya pendidikan, simpanan pendidikan anak. So masa tu saya ingat lagi, prospek saya yang dekat Tesco adalah ibu kepada 2 anak. Masa tu dia tengah nak makan roti canai, tapi masa tu dia baru nak makan, tapi saya bukan jenis yang suka tegur orang yang tengah makan. Saya macam tegur orang yang baru macam tengah jalan-jalan bawa troli kan. Saya tegur je, saya selamba je, tapi daripada saya tegur tu dengan niat saya keluar rumah untuk cari rezeki suami kan, bantu suami dan anak, alhamdulillah Allah mudahkan. So hanya di sekitar Semenyih sahaja je saya dah dapat prospek, tak perlu lagi ke luar-luar. Dekat Semenyih, dekat lorong-lorong Semenyih ni dia macam memang ada klien saya. Cumanya klien tu tak adalah kekal sampai sekarang sebab dia bisnes. So saya kenalkan dia pasal produk saving prime masa tu. Maksudnya masa tu bila kita ada plan saving kan, kita ada protection. So seorang bisnes ni sebenarnya tak adalah sampai kat Long Semenyih. So, masa tu pun ramai juga ejen daripada Semenyih sebenarnya, kat Safura kan masa tu kan. So saya cuma kata sebab saya approach orang yang berniaga. Saya gunakan konsep orang berniaga dia tak ada EPF, dia tak ada simpanan tetap, dia tak ada sok-sok. Saya createkan dia KWSP tu sebagai saya createkan takaful ni sebagai istilah KWSP kedua untuk dia. So saya gunakan istilah KWSP sebagai bantuan kewangan sekiranya berlaku musibah. So duit takaful ni yang bantu dia dalam keadaan dia ditimpa musibah. So saya gunakan istilah tu, dan yang kalau saya jumpa family yang ada anak, saya akan tanya dengan dia, apa persiapan cik sekiranya berlaku musibah pada cik sedangkan cik masih ada anak kecil lagi. So saya gunakan 2 konsep tu waktu saya jadi ejen. Waktu tu tak ada FBX pun, tapi alhamdulillah kita kena konsisten lah buat benda tu, dan kita kena pecahkan tembok malu tu. Kalau perasaan malu tu masih ada, memang susah sikit lah. Dan di awal pelibatan jadi ejen pun saya memang approach adik-adik saya, ipar saya untuk ambil takaful untuk support saya sebagai ejen. Pada awal penglibatan lah, sampailah orang kata saya naik 2015 tu pun, masa saya nak takaful advisor, saya buat juga benda yang sama. Saya tak ada masuk sekolah sebenarnya sebab saya macam cepat down sebenarnya. Bila masuk sekolah ada ejen daripada luar yang jaga sekolah tu tau. Jadi bila kita masuk nanti ada ejen masuk. So saya rasa macam tak apalah, biarlah dia masuk, tu rezeki dia. Jadi saya tak kacau pun sekolah-sekolah. Jadi saya punya prospek lebih banyak kepada stranger. Saya lebih banyak bawa saya punya senjata iaitu kaji selidik. Daripada kaji selidik tu saya approach dan saya jaga diorang sebagai klien saya, dan saya dapat referral daripada klien-klien saya, dan bermula daripada 2018 bermulalah episod saya aktif dalam online sehinggalah hari ini melalui FBX. Profesor nak tanya. Waktu Redah pergi lorong-lorong kedai-kedai buat soal sidik, adakah masa tu jalan berdua ataupun memang gamble je, seorang pun jadi? Maknanya dah tak fikir orang lain ke, ataupun memang ada pairing ke buat program macam tu?
Ada, saya memang seorang. Masa tu saya seorang je, saya tak ada siapa-siapa kat semuanya ni. Saya hanya ada leader saya waktu tu pun leader saya ialah Faradi Islam masa tu. Just kita call je. And then saya ada belajar dengan Ustaz Idaman berkenaan dengan doa. Doa bila kita buat suatu kerja ni, kita macam bercakap dengan Allah tau. Contohlah kita keluar rumah, kita selama ni kita hanya berdoa macam lepas solat, lepas keluar rumah kan kita buat aktiviti macam solat duha kan lepas solat. Tapi bila kita buat aktiviti takaful tu sebenarnya kita sambil kita berjalan, sambil kita nak masuk ke kedai tu kan, kita macam bercakap dengan Allah. Ya Allah tolong aku nak close ni. Kalau lepas tu masuk je kedai tak okey lagi kan, orang tu dia tak nak kan, ya Allah bantu aku nak juga close hari ni. So macam saya menggunakan istilah bercakap dengan Allah tu sepanjang saya buat aktiviti takaful tu. Sebab saya tak ada siapa-siapa, saya seorang je. Saya ada saya dengan kaji sidik saya saja. So lepas saya dapat tu saya happy lah sebab masa tu memang kita kuat dengan Allah sahaja. Masya Allah. Sebab Maknanya sepanjang perjalanan tu memang orang kata 100% kebergantungan syuhada pada Allah, dan Allah tu lah sahabat dan kawan baik perjalanan buat sales tu tadi. Maksud dia itulah bila Allah yang pegang hati kita, Allah juga pegang hati-hati manusia yang lain untuk dibukakan hati. Tahniah syuhada. Sebab ramai sebenarnya yang dekat luar sana bila sebut pergi seorang je, tak apalah Kak Mas, lebih baik saya tak buat takaful. Contohnya macam tu kan. Jadi benda tu tak ada pendorong untuk dia nak keluar. So apakah keyword ataupun selain daripada orang kata nak bantu suami bila melihat anak masih kecil, mesti ada faktor terbesar, orang kata big why yang menyebabkan aku seorang pun aku kena redah juga. Okey, sebenarnya waktu tu saya tak adalah terlalu impian saya sangat besar ke, cuma saya ni terikat dengan komitmen. Jadi saya nak settlekan hutang-hutang saya sebenarnya. Sebab saya tak pernah pun beli apa-apa pun. Sepanjang 9 tahun saya jadi ejen, saya tak pernah nak ada orang, dia orang memula jadi ejen dah berjaya, dia orang beli kereta kan, beli rumah. Saya lebih banyak invest duit saya pada anak saya, bantu suami saya. Sebab husband waktu tu di government pun dia masuk pada usia dia 30. Jadi orang lain dah masuk pada usia 20 tahun kan, dia masuk dapat government 30. Jadi kita ni, saya dan suami ni, hidup kami ni macam baru nak bermula, tapi pada masa sama kami dah create asset dah ada rumah, dah ada 2 biji kereta, dah ada anak yang ramai, tapi income tu cukup-cukup je. Jadi tak nak saya kena buat. Kalau saya tak buat, saya terpaksa kerja. Tapi bila dah bekerja, saya dah malas sebab anak kan. Jadi tak nak saya kena buat. Jadi niat saya satu je waktu tu, suami saya dan saya nak settlekan hutang-hutang saya, hutang belajar saya. Alhamdulillah. Pada 2018 tak silap saya, 18-19 tu hutang saya dah clear. Sebab tu masa 2020 saya dapat belikan kereta Starrex tu untuk suami saya, dan saya hadiah pada suami dan anak-anak lah. Maksudnya saya boleh bawa mereka pergi jalan-jalan. Sebab saya pernah bawa Myvi, anak saya 5 dalam tu balik kampung. So sangat kecil. Tapi saya tak kisah pun apa orang kata. Sampai dekat masa tu saya accident. Saya ada Vios, saya ada Myvi. Saya accident dan Vios tu masuk dalam ni lah kan, pergi orang kata dia kena masuk hospital lah. So saya bawa Myvi je. Tapi dalam satu keadaan kereta satu pun saya boleh buat sale. Maksudnya sebenarnya adalah kekuatan pada diri kita. Kita nak atau tidak saja. Sebab sama juga macam saya cakap dengan ejen saya. Kak Syuhada boleh tolong awak selagi mana awak boleh bantu diri awak. Kalau awak tak boleh bantu, Kak Syuhada pun tak boleh bantu. Sedangkan Kak Syuhada dah ada pengalaman, Kak Syu selama 10 tahun, Kak Syu dah pernah dapat convention secara konsisten kan. Tapi masalahnya pada diri sendiri. Sebab kita pun tak boleh ubah orang lain untuk jadi macam kita. Jadi kat sini saya cakap dengan ejen saya pun, cakap terpulang pada awak. Sebab Kak Syu dah bagi jalan, kita dah usaha untuk awak berjaya. Tapi tak nak diri sendiri. So tu yang saya memang saya nak berjaya, saya punya diri sendiri. Saya tak peduli dah. Kalau suami saya nak marah, tak apalah, abang marah pun tak apalah, saya nak kerja juga. Sebab nanti abang akan tahu kenapa saya bekerja untuk abang. So dia pun faham. Jadi dalam
dalam kita nak membina orang kata kerjaya, kewangan yang stabil, orang kata financial freedom, memang kena banyak lalui halangan, ujian. Sebab kita pun, macam saya pernah dengar perkongsian daripada Ustazah Asma, dia kata kita ni wanita, perempuan memang takkan lari daripada ujian especially dengan ujian suami kita. Sampailah kita tua pun kita takkan lari daripada ujian bersama suami. Sebab tu syurga ni untuk perempuan ni ada orang kata istimewa. So nak tak nak je kita nak capai syurga tu kan. So itulah orang kata saya pegang. Memang ujian kita dengan perempuan, kita sebagai perempuan ni memang banyak. Ini kan pula kerjaya kan, kerjaya sebagai seorang penderita kaful, berjumpa dengan pelbagai orang kat luar sana kan, dengan macam-macam ragam kan, tapi macam mana kita nak handle orang tu. Okey, lagi satu, dari segi pengurusan masa, pukul berapa start, pukul berapa buat kerja. Biasanya kalau Lone Ranger ni masa tu bebas, orang kata bila terlalu bebas pun sampai tak ada masa pun masalah juga kan. Okay. Macam mana kawal masa tu? Okey, masa saya bermula jadi ejen tu, sebab mula-mula tu anak saya kat tadika kan, 3 orang tu saya hantar kat tadika. Bila kakak tu darjah 1, saya akan uruskan kakak tu dulu. Maksudnya dia pergi sekolah, pagi sekolah agama, balik pukul 11. Tu sepanjang daripada, sebab saya still hantar anak saya yang 3 orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun tu kan, dekat sekolah, dekat taska, saya hanya uruskan yang sulung saja. Sebab yang nombor 1 beza dengan nombor 2 3 tahun. 2 3 4 2 3 4 setahun. 5 6 7 2 2 2. So yang 8 ni yang beza 4 tahun. Sebab dia tercicir sikit jauh kan. So saya uruskan anak saya, memang saya hantar dekat taska. So anak yang pertama ni, yang kakak ni dah darjah 1, lepas dia habis sekolah kebangsaan baru saya keluar pergi buat prospecting. Sebab anak saya yang dekat taska tu balik petang. So saya ada masa daripada pukul 12 sampai pukul 5 saya buat prospecting dekat luar. So pagi tu saya buat kerja-kerja admin saya. So anak saya balik, sementara saya tunggu anak saya yang darjah 1 tu balik, saya buatlah kerja-kerja admin, tengok balik iPost. Masa tu iPost isi borang lagi tau, bukan iSmart kan. Jenuh isi borang lagi tau. So sekarang ni bersyukurlah ejen-ejen baru semua, you all memang maksudnya memang kena bersyukur tu lebih. Sebab dulu kita isi borang tau, 1 bulan tu 15 borang kan. Bayangkan kan, nak isi borang kan. Sekarang ni guna iSmart saja. Okey. Kadang-kadang tu tak terlayan nak isi borang tu. So saya uruskan anak saya pergi taska, yang kecil tu, yang 3 orang. Sorry. Yang kecil tu saya pergi taska, yang kakak darjah 1 tu sampailah dia darjah 3, saya uruskan dia inilah. Lepas tu bila dah 2015 tu saya nak pangkat, saya rasa saya dah ada duit, saya dah kata dah ada pendapatan yang stabil, suami saya pun dah stabil waktu tu. Saya dah start minta tolong jiran saya uruskan anak saya yang darjah 1 tu, sebab masa tu dah sibuk dah dengan program daripada pagi sampai petang. Agensi pun dia nak kita punya komitmen, and then saya pula pregnant lagi kan. So macam-macam lah dia punya tu. Saya pun ada duit lebih, kita bantu jiran kita pula dengan dia uruskan anak saya hantar pergi sekolah. So saya rasa tak ada benda yang mustahil kalau you all nak buat dengan tak buat saja. Sebab saya bermula daripada anak sulung saya darjah 6 tahun sampai dah ada 15 tahun. So alhamdulillah yang hari ni bila kakak tu dah form 3, dia sekolah pagi. Tahun ni dah senang dah sebab anak saya semua sekolah, 7 dah sekolah. So 7 dah sekolah, siap duit je. So 7 dah sekolah. So yang sulung yang nombor 1, diorang ada sesi pagi, sesi petang lah. So yang 6 dengan 7 diorang dah pergi tadika, saya ambil petang, and then yang lain semua bawa diri. Jadi bawa diri, dan kalau sebelum ni kakak tu petang, jadi dia akan jaga adik dia yang belah pagi. So yang anak sulung yang nombor 2 tu lelaki, dia akan jaga adik dia yang sekolah dengan dia lah. Jadi keselamatan tu alhamdulillah terjamin. So kakak jaga adik, yang abang pun jaga adik. So diorang saling menjaga. So memang dia orang faham. Memang saya cakap dengan dia orang, kena jaga adik-beradik. Jangan buat jangan pentingkan diri sendiri. So alhamdulillah lah.
Dia tahu saya punya kerja. Sebab kalau semua benda nak keluar duit memang masak lah kan. Anak 7 kan, banyak kos kat situ. So alhamdulillah. Memang kena banyak kena banyak kita bercakap dengan anak-anak kita tentang kejayaan kita, kenapa kita bekerja. So biar dia orang faham. Sebab tu bila kita ada pasangan kita, kena bagi tahu dia kenapa kita buat kejayaan ni. Sebab kejayaan ni sebenarnya bukan setakat jadi agency manager, tapi kita boleh bina kejayaan ni, bina legasi ni. Sebab tu saya dah cakap dengan anak sulung saya, ibu nak kakak ambil, teruskan legasi ibu. Ibu nak kakak jadi sebagai macam ibu. Sebab saya nampak bila klien saya selalu tanya, Syuhada, kalau Syuhada meninggal dulu sebelum kami macam mana? Soalan tu selalu dia tanya dengan saya tau. Saya kadang-kadang soalan tu buat saya rasa, saya kata boleh tak doakan supaya saya panjang umur dan anak-anak saya boleh mewarisi bisnes saya. So saya rasa macam tergugat bila soalan tu ditanya, kata macam yelah kita pun tak tahu siapa pergi dulu kan, tapi sekurang-kurangnya yakinlah pada saya yang mana saya nak bisnes saya ni berkembang maju dan saya nak ada legasi saya sendiri dan bisnes ni boleh diwarisi. So alhamdulillah lah support daripada klien-klien sebenarnya. So kena pandang luas bisnes ni bukan semata-mata bisnes untuk personal saja, tapi kita boleh bantu. Sebelum bantu orang, kita bantu diri kita dulu. Baik. Kak Mas sedia maklum kalau isi borang ni orang kata boleh sampai nak naik muntah. Sebab pernah menghadapi situasi macam Syuhada juga. Jadi macam mana timing yang diberikan dengan nak masak untuk anak-anak kecil balik, suami nak balik. So yang betul-betul genuine pukul berapa tu yang start buat takaful? Okey, kalau betul-betul pukul 12 sampai pukul 5 and then malam tu memang saya tak ada kacau lah. Lepas pukul 10 sampai pukul 12. 10-12 tu saya bila anak-anak saya dah start tidur, saya akan buat kerja takaful balik. And then pagi besok kan ada daripada pukul 8 sampai pukul 10 kan. Pagi 8 sampai 10 tu anak-anak saya dah tak ada kat rumah, semua dah hantar kat Taska. 8-10 saya settlekan admin job saya and then saya uruskan anak masak semua and then pukul 12 sampai pukul 5 kita buatlah kitanya semayang apa semua kan and then kita fokus pada takaful. Sebenarnya takaful ni tak perlu masa yang lama. Kita perlukan fokus kita yang penting. Sebenarnya kita banyak cakap, bukan kita banyak kerja, banyak borak je sebenarnya kan. Kalau jumpa klien ke kat luar sana kan, kita fokus. Ambil masa 3 jam je buat prospecting. Maksudnya katalah hari ni kita buat prospecting, kita nak prospect 30 orang. So prepare you punya senjata 30 orang kerja selidik tu. Dan selagi mana belum siap, janganlah bercakap. Hanya bersembang dengan orang-orang kedai tu kan jual apa kan. Saya memang kuat sembang kata, tudung baru ke ni? Saya saja je tengok kat kedai kan. Tapi sebenarnya nak memprospek, macam itulah. Masuk kedai tudung, masuk kedai baju. So sambil-sambil menyoping, sambil-sambil memprospek. Cukup 30 nama, 20 nama, saya balik rumah. Lepas tu saya buat phone call besok pagi pada pagi pukul 10 sampai daripada pukul 9 sampai pukul 10 tu saya buat phone call daripada apa yang aktiviti yang saya dah buat sebelum tu. Jadi kita buat. Bila kita dah dapat result tu kita rasa happy lah. And then bila convention keluar, contoh dia nak FYC sebab saya pernah sebab kita pernah ada FYC kan. Lepas tu kita bermula pula dengan FYAC kan. So kita fokus kepada FYC tu berapa. Sebab saya suka menulis. Maksudnya katalah contoh tahun ni dia nak 200,000. Siap-siap 200,000 tu kita dah bagi dah. Berapa bulan kita nak bekerja. Contoh saya memang akan kira 10 bulan saja saya bekerja. Sebab pengiraan saya sebagai ejen saya tak pernah kira 12 bulan sebab saya tahu saya akan cuti banyak, saya akan rehat, saya akan beraya sepenuhnya. Puasa pun sebenarnya sebelum ni sebenarnya memang saya tak buat kerja. Tapi dengan niat kita bantu suami dengan anak, kita kejut bangun sahur, sediakan juadah, saya close Ramadan juga, tak ada masalah. Maksudnya daripada niat kita tu, walaupun kita tak buat kerja takaful, tapi minda kita ni sentiasa fikir kerja takaful. Macam manalah nak dapat kes ni kan, sedangkan aku tengah sibuk buat kerja kat rumah ni dengan penatnya sabar musahur apa semua. Tapi Allah datangkan rezeki. So alhamdulillah, ada je rezeki. Jangan takut sebab kita back to Allah balik lah. Sebab kita tak ada, maksudnya kita kena back to Allah balik. Kena kekuatan kita dengan Allah. Nak kata saya ni macam ustazah tak ada, tapi itulah saya belajar daripada pengalaman saya. Memang saya bina kekuatan saya bermula kejayaan saya ni
dengan takaful. Kekuatan saya bermula dengan takaful. Kalau sebelum ni saya bekerja, saya tak ada masa pun nak tahajud ke, sembahyang duha ke kan, memang tak ada masa. Tapi bila saya fikir balik, takaful ni adalah bisnes yang perlu kita cari, rezeki tu kena cari dan macam mana kita nak jemput dia. Itu yang saya gunakan istilah kita cuba yang terbaik. Maksudnya kita kena faham konsep bisnes takaful ni adalah rezeki yang kita perlu cari dan kita kena tahu macam mana kita nak jemput rezeki tu. So banyak benda yang kita boleh buat, bukan semata-mata tahajud dan duha saja, tapi kita cuba baik dengan orang sekeliling kita. Itu yang saya buat. Sebab dalam bisnes takaful ni, mungkin ada orang dia banyak prospek, dia banyak networking, tapi saya tak ada. Tapi saya cuba buat macam mana nak tarik orang untuk datang kepada saya dengan menjemput rezeki. Itu yang saya gunalah istilah kata mungkin kita belanja orang makan, mungkin kita belanja orang yang tak disangka kan. Saya ingat lagi waktu saya nak ke Rawang hari tu, saya macam mana nak cakap dah lama sebenarnya saya tak belanja orang dekat kedai makan. Tiba-tiba saya teringin nak belanja orang yang dekat kedai makan tu lah. Dia bersongkok. Saya tak adalah kata dia mungkin balik surau ke, orang balik surau kan sembahyang semua. Tak sangka niat pagi tu saya belanja dia roti canai ke apa tadi makan saya tak tahu, saya cuma bayarkan dia saja. Dan waktu saya pergi prospek, pergi appointment dekat Rawang tu, saya close yearly. 7,500 lebih. Ya Allah, saya gembiranya kan dengan berkat rezeki tu. Sebab kadang-kadang hati kita ni boleh tergerak tau. Apa yang aku dah lama tak buat. So mungkin dengan kebaikan yang aku buat ni boleh bantu rezeki kita. Sebab maksudnya kat sini, setiap yang kita buat ni macam sebab kita buat bisnes tau, kita tak makan gaji. So apa yang kita boleh bantu diri kita untuk mudahkan kerjaya kita. So itu yang saya buat. Saya banyaklah, maksudnya kalau kata saya rasa dia ni saya boleh close, tapi saya tak mampu close orang. So malam tu kita akan buat tahajud, doa solat hajat. Ya Allah mudahkan urusan aku untuk aku close dia, yearly case ataupun bagi aku yang terbaik daripada dia. So saya buat benda tu. So alhamdulillah saya close seorang doktor 17,500. So saya pun, maksudnya kita ada keyakinan dalam diri kita, tapi kita tak boleh buat seorang, kita kena ada dengan Allah. So maksudnya kat situ saya memang kerjaya ni memang mengajar saya macam mana kita nak berurusan dengan Allah. Itu yang saya belajar lah. Sebab kita berniaga, kita bukan makan gaji. Jadi kekuatan kita kena tahu macam mana kita nak menjemput rezeki tu dalam pelbagai cara. So niatkanlah, maksudnya sekarang mungkin kita dah stabil kan, kita niat bagi sesuatu pada mak ayah kita. Mungkin dengan dapat bagi sesuatu dengan mak ayah kita tu lancar rezeki kita. So tu je lah. Itu je kunci kekuatan saya selama saya berada dekat takaful. Sebab saya tak ada big why apa, tapi saya rasa saya seronok buat kerja takaful ni dan kenapa saya nak tinggalkan. Sedangkan saya dah ada. Sebab kalau kata confident level tu memang dah ada, stabil pun, comfort zone tu memang dah selesa. Tapi saya rasa anak kita makin membesar dan kos kehidupan kita hari ni sangat tinggi kan, lagi-lagi dengan 8 orang cahaya mata. So saya rasa saya tak boleh stop dan saya cakap dengan suami saya dan saya cakap terus terang, hari ni income saya sebenarnya lebih tinggi daripada suami saya dan saya pun tak adalah rasa tinggi diri ke kan. Dia tetap akan jalan, saya cakap dengan dia, abang tetap kena jalankan tanggungjawab abang, tak boleh. Saya akan top up je. Dia macam tu lah, saya akan top up saja. So maksudnya kat sini walaupun kita berada gaji kita lebih tinggi daripada suami, kita perlu ingatkan dia kena jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. So saya punya income untuk bantu abang dan anak-anak. So abang maksudnya kita tak boleh lah, maksudnya tak boleh sesuka hati lah. Maksudnya dalam keadaan kita ni dah, level kita dah tinggi, maksudnya level kita punya income So jangan sesekali lah. So alhamdulillah lah, maksudnya kita kena ada toleransi dengan suami kita, pasangan, sebab saya percaya memang rata-rata kadang-kadang lah ejen-ejen ni pun orang kata dia tak ada support daripada suami. So saya memang bila saya ada ejen, saya suka suami tak jealous ke? Tak adalah, sebab tak ada apa nak di-jealous kan. Sebab saya rasa kalau macam contoh saya ada hibah, saya bagi je suami saya hibah takaful yang banyak pun tak ada masalah. So kalau saya meninggal pun, kalau dia nak kahwin lain pun tetap pulang pada dia, sebab itu dah
itu dah dia punya apa, dah dia punya orang kata tanggungjawab dia lah kan. Sebab kalau saya tak ada, anak saya ramai, siapa nak jaga anak-anak saya kan. Katalah saya meninggal di dalam usia saya muda kan. So saya rasa tak apalah, itu rezeki, itu hak dia. Tapi kalau mengada-ngada time saya ada, memang belasah lah kan. Itu nak kena lah kan. Mengada macam tu memang saya naiklah saya punya harimaunya kan. Lain lah kan. Macam tu lah. Okey, Syuhada. Tadi kata pergi buat soal sidik, lepas tu orang kata fokus bila kata nak 30 nama mesti wajib buat balik. Okey, apa yang Syuhada buat dengan 30 nama tadi tu? Bila buat call, kaedah macam mana? So, daripada ratio 30 nama tu, rejection apa semua tu pasti berlaku. So, macam mana Syuhada handle objection tu tadi? Okey, masa sebelum saya masuk Faradis punya agensi lah Ultimate, okey, saya join dengan ikhlas tawakal, ikhlas Cik Isa. So dekat situ Cik Isa ni dia banyaklah, dia guide kami ni, dia memang macam bapak lah, garang tau, garang tegas semula dengan Faradis tu nanti dia kena sekali tau. So dia memang garang. So daripada masuk je macam yang kenal dulu kan, siapa yang nampak Ferdi ke Zafrul ke kan sebelum ni kan, memang betai, bersongkok dengan bertali leher semua kan. Bila dah masuk agensi sini semua dah tak ada kan. So benda tu memang dia sangat-sangat jagalah. Disiplin lah, maksudnya disiplin. So daripada situ memang saya belajar dengan Cik Isa. Dia nak pagi-pagi tu memang kena buat kerja. Dia nak ada result. Satu hari tu ada result daripada semua ejen dia. Sebab dia kita macam saya cakap lah, kita dah berhenti kerja, lepas tu kita join takaful tapi tak ada result. So baik kerja je, tak payahlah buat takaful kan, buat sakit hati je. Jadi saya dah niat, saya dah invest duit dah, pergi hantar anak semua kan. So, duit tu semua saya kira. Berapa kos yang saya keluarkan, berapa saya nak kena dapat balik, semua tu saya kira sebab saya ni orang account. Jadi saya buat pengiraan bulanan tu berapa yang saya dah belanjakan, saya nak result tu balik. So memang daripada 30 nama tu, saya ada masa lah daripada pukul 12 sampai pukul 5 tu, sekurang-kurangnya saya bawa 30 nama. 30 nama, daripada 30 nama tu saya buat phone call, dial time, kita panggil dial time. Mungkin daripada dial time tu 10 yang kita setuju untuk set appointment. Daripada 10 set appointment dah jumpa-jumpa tu, 3 yang berjaya, 30, 15, 5, maksudnya kita boleh close dalam 3 orang kat situ. So dia nisbah 3, 10, 3 macam itulah. So daripada 30 prospecting, 10 yang setuju ambil appointment dan 3 yang kita close. Itu permulaan lah sebenarnya bila kita dapat, kita nak cari kepercayaan orang sebenarnya. Tu yang saya buat 3, 10, 30. Tu nisbah lah. Tapi bila kita dah biasa, sebenarnya bila kita dah ada ilmu closing, sebenarnya tak susah pun. Sebab kalau kita ramai kawan-kawan kita expose diri kita dalam Facebook. Kadang-kadang kan rezeki kita sebenarnya kan kalau ada je sebenarnya 31 hari pun tak sampai 30 nama pun. Ada 10, kita call je. Kadang-kadang daripada 10 nama tu ada je tak ada orang bagi respon, tak ada nak berminat ke. Tapi sebenarnya waktu kita buat kajian selidik itulah kita kena tahu sama ada orang tu betul-betul nak ataupun sekadar nak mengisi borang saja. Jadi kita kena tahulah dengan siapa kita berjumpa. So masa tu saya tak kisah pun, asalkan saya ada aktiviti, janji saya ada result dekat situ dan saya boleh bagi pada bos kita. Bos masa tu GAM lah, leader monitor. So kat situ masa tu memang kita guna dial time sheet je lah, maksudnya 5212. Kita kena present 5 orang, kena buat time, dial time, lepas tu kita kena close. Dia punya proses dia macam tu. Borang tu nanti sebab saya dah tak pakai borang, jadi saya tak ingat, nanti saya tengok balik borang tu. Sebab borang tu sangat simple sebenarnya. Sebab dulu ada agensi dia gunakan istilah konsep riba. Riba kenapa permulaan jadi ejen tu kita gunakan, kita pun ada buat kajian sidik pasal pengenalan kepada perbezaan kepada insurans dan takaful. Sejauh mana dia mengenal, sejauh mana dia tahu yang insurans tu adalah riba, dia macam itulah.
So kita kenalkan konsep tu. Maksudnya kenapa takaful dan kenapa kita perlu tinggalkan insurans. So kita kongsikanlah kebaikan takaful tu sendiri. Kita dakwah dia dalam keadaan kita kena ambil takaful, hijrahkan daripada insurans kepada takaful. So tu dua. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Soalan dia simple saja, yang mana sejauh mana lah, maksudnya tak perlu pun soalan yang orang kata renyah tu, tak dia. Simple je, straight to point saja, sebab kita nakkan prospek, kita nakkan nama. Kita buat kaji selidik tu sebab kita nak nama, dan kita perlukan list of list prospecting lah, senarai prospek tu yang penting. Sebab kalau kita buat, kita ada senjata. Kalau tak buat, nanti saya pergi berkongsi dekat Penang hari tu pun kan, dengan Zulhijrah Agency pun saya cakap dengan dia orang, try buat okey Kak Amar, boleh. Okay, so kita buat prospecting, sebab kadang-kadang saya cakap dengan dia orang, kita buat prospecting melalui kaji sidik, tapi yang datang tu melalui Facebook, melalui WhatsApp. Saya cakap dengan ejen saya, jangan risau pasal rezeki, sebab rezeki kita ni Allah tentukan. Kita buat je pelbagai aktiviti, memang akan ada result dekat situ. Sebab saya buat kaji sidik, kalau saya tak close melalui kaji sidik, rezeki saya orang datang melalui WhatsApp. Rezeki saya datang melalui Facebook Messenger. So jangan takut dengan rezeki yang Allah nak bagi. Sebab kadang-kadang kita ni boleh down bila kita tak yakin dengan diri kita. So tu yang problem lah. Maksudnya macam tuan Cik Arif bagi tahu tu, siapa kita? Kenapa kita nak mempertikaikan rezeki yang Allah nak bagi? Kan hari tu kan kita kan ejen kan dah stop break lah, tarik break lah, apa semua kan. Tak nak submit lah kan. So maksudnya menunggu kewangan baru lah semua kan. So memang ada isu lah kat situ. Dia kata kenapa nak mempertikaikan, kenapa tak percaya dengan rezeki Allah kan. So benda-benda tu semua sama. Kadang-kadang kita rasa memanglah kita buat kan. Macam tu lah, kita pun adalah ungkit-ungkit juga kan. Tapi kita kena back to Allah balik lah. So buat je 30 nama, 10 close, 10 appointment, insyaAllah 3 close. Bayangkan kalau kita konsisten buat benda ni, insyaAllah boleh. Kalau rasa malu mula-mula, tak apa, pergi je cari partner. Saya ni memang tak tahu malu untuk takaful je lah kan. So boleh pergi cari kawan, try buat 30. Kalau tak boleh buat 30, try buat 10 dulu. Ambil kita punya momentum untuk kita berjumpa dengan orang kat luar sana. Dan konsep hibah hari ni sangat-sangat membantu anda buat pekaji selidik. Sebab dah ramai dah orang yang dah peka dengan hibah ni, konsep hibah. So boleh tukarkan daripada konsep simpanan anak tu kepada kaji selidik tentang pengurusan hibah. Okay Su, bila buat calling, maknanya ramai yang akan high expectation lah. Dia rasa macam kalau 10 orang dia call, kalau boleh 10 nak appointment. Tapi ratio tu tak akan berlaku. Katalah yang reject tu, apa yang Su buat untuk nak ganti balik? Adakah dah 30 nama semalam, besoknya nak kena double ke ataupun macam mana? Tak ada, saya memang takkan buat double sebab nak dapat 30 nama tu pun mencabar sebenarnya. So saya tak suruh pun orang tu buat 30 nama ke 60 nama. Saya memang kalau ejen baru pun saya suruh buat 30 nama barulah. Maksudnya saya upahlah dia. Bagi 30 nama saya bagi RM30. Upah maksudnya bagi dia semangat kan. Walaupun 30 nama tu lantaklah dia buat ke tak buat ke kan. Janji dia buat, kita nak result dia sama-sama ada. Daripada result tu kita boleh tahu dia kerja macam mana, cincai ke, sungguh-sungguh ke, sebab kita boleh nampak list of prospect tu sebenarnya daripada mana dia dapat. So saya tak adalah tambah-tambah sebab saya rasa 30 nama tu is maksimum sebenarnya, dah penat dah nak bercakap kan. Kadang-kadang bila jumpa, tak nak. Tak apa. Tak nak macam tu lah. So saya rasa 30 nama tu pun dah cukup permulaan. Tapi kalau 30 nama tu susah, kita reducekan kepada 20 nama dulu. Mungkin puasa ni
kita buat 10. Tapi 10 tu result dia akan jadi rendah lah. Jadi 10, 5, 1. Dia macam tu lah. So Okey. ikut pada ejen tu lah. Permulaan tu tak nak push sangat ejen tu. Jadi kita buat 10 nama. Sebab bila kita jadi ejen pun, permulaan jadi ejen baru pun, you kena ada 100 nama. Macam mana you nak top up 100 nama tu kalau asyik reject je. Kan? Sebab bisnes kita bermula dengan prospek. Modal kita hanya ujian TBE je RM80, tapi macam mana kita nak kekalkan kita punya bisnes tu. Bisnes tu kita kena kekalkan dengan prospek. So prospek tu dapat daripada mana? Dengan kaji selidik lah. So kena buat 30 nama tu, kalau susah sangat 30 nama, buat 20 nama. Sebab permulaan sahaja you kena buat prospecting. Lepas tu you dah pergi kepada referral. Okey, Su. Benda pun dah berlalu, makna soal sidik tu adalah kenangan semua orang yang sedang nak bermula. Sekarang ni kita dah fasa baru, semua dah orang kata digital, dah Facebook pun masing-masing semua dah ada. Macam mana rasanya bila guna Facebook lagilah tak banyak keluar, sebab apa? Monitoring daripada rumah je. Macam mana Su manage masa yang dekat rumah, sebab kadang-kadang orang kata makin duduk kat rumah makin sibuk. Kan? Macam kerja tu tak habis-habis sampai terlupa nak buat marketing. So apa yang Su buat? Dan dalam masa yang sama, apakah ayat-ayat power yang Su gunakan untuk attract orang yang dalam Facebook tu? Okey. FBS ni sebenarnya bila kita dah aktif FBS, sebenarnya kita kena aktif personal, kita punya page personal personal dan juga page FB page kita. Dia ada dua tau, personal dengan page. So dua-dua tu kena aktif lah. Sebab page ni dia lebih kepada run kita punya iklan FB Ads, tapi personal tu untuk kita tarik ataupun nak bagi orang percaya dekat kita. Rata-rata kadang-kadang orang ni dia ambil dengan kita because kepercayaan lah, trusted lah kan. Kalau dia tak percaya kat kita, mungkin susah dia nak ambil dengan kita. So melalui aktiviti dari Takaful personal tu, kita boleh ajak dia follow kita. Sama ada nak follow dekat page ataupun follow dekat kita punya personal. So itu tak adalah tarikan untuk prospek yang dekat luar sana yang baru nak kenal kita sebagai seorang perunding Takaful. So kalau ikutkan aktiviti saya dekat FBS lah, saya dah bermula daripada 2018 sebenarnya. Masa tu saya join dengan Seremban tak silap saya. Apa nama ejen tu saya tak berapa, tapi dia dah pergi Ikhtisas lah. Masa tu kita start dengan Google Ads tak silap saya. Kita bayar dia and then dia bagi nama. Tapi lama lah nak nunggu kita punya giliran tau. Sebab masa tu ramai ejen yang join. Masa tu ada yang bayar 1,000, ada yang bayar 300 ikut pada ejen tu. So tapi baguslah, walaupun kita bayar 200 masa tu for starting lah, dapat juga close orang tu. Cuma confidence level tu kena tinggi sebab kita tak kenal orang tu. Tapi mungkin macam saya cakap tadi, saya prefer stranger sebab saya rasa confident bila berjumpa dengan orang yang tidak kenal. Tapi bila kita rasa confident tu, kita kena ada ilmu lah. Tak bolehlah simply kita cakap kosong kan. Kita kena ada sedikit ilmu berkenaan dengan sistem kewangan Islam juga. So bukan fokus kepada takaful sahaja tapi sistem kewangan Islam. Kenapa takaful, kenapa charge kat bank Islam. Dia macam tu lah. Dia kadang-kadang soalan-soalan yang tak berkaitan dengan takaful pun dia akan tanya kita. Tapi kita kena tahulah juga tentang konsep sistem kewangan Islam ni. So lepas daripada 2018 tu saya start dengan FBS 2019 dan 2020. So memang gila. Memang gila buat kerja FBS ni sebab perlukan kesabaran yang tinggi. Memang kena sabarlah. Kadang-kadang saya cakap, ya Allah dah pukul 1 tak masak lagi. Memang tak sempat. Kadang-kadang memang tak terperasan. So cuma sepanjang saya cerita lah, saya cerita pengalaman saya 2020 lah. Yang ini yang terbaru yang mana saya dapat capai convention melalui FBS dan saya dapat kenaikan pangkat pun melalui rezeki saya, melalui klien-klien saya sebenarnya. So almost yang klien saya, ejen saya sebenarnya adalah klien saya. So saya dari segi masa tu sebenarnya saya start iklankan FBS tu pada pukul 10 pagi sampai 10 malam. So daripada 10 pagi sampai 10 malam tu dia akan orang tu akan WhatsApp saya lah. Dia akan tanyakan tentang FBS tu, tentang apa yang kita iklankan. Sebab masa kita iklan tu kita dah settingkan dekat WhatsApp kita tu iklan mana satu.
Kalau kita run 3 iklan, kita kena tahulah iklan mana yang kita aktifkan. Sebab bila dia klik dekat iklan tu, dia akan keluar hibah 1 juta, income protection. So kita kena alert lah which one yang kita iklankan. So ayat saya simple je. Bila dia reply, bila dia WhatsApp kita reply, sebenarnya reply yang cepat as soon as possible adalah adalah yang baiklah, yang terbaik. Sebab saya ni dah lama, 2 tahun saya buat FBS ni, saya pun kadang-kadang sampai petang pun saya baru nak reply. Tapi bila klien yang kita lambat reply tu sebenarnya susah nak dapat rezeki untuk kita lah sebenarnya. Berbanding dengan prospek yang kita reply secepat yang mungkin. Maksudnya dia tanya soalan, kita dah ready dah untuk jawab. So kita kena maksudnya kita kena waktu kita on FBS tu pastikan kita tak sibuk. Sebab saya dah lalui 2 tahun kan buat FBS ni, saya rasa ada masa saya dah ada PA Kak. Saya dah ada PA waktu saya jadi advisor lagi last year, masa 2019-20 saya dah start dah ada PA. So FBS tu memang saya start pukul 10 sampai pukul 10 malam, tapi walaupun kita offkan dia pukul 10 malam, tapi iklan tu mesti dia run lagi sampai tengah malam. Kadang-kadang bila engagement kita cantik, dia akan masuk je melalui WhatsApp kita. So kat sini saya bagi tahulah, kita kena schedule jadual. Bila kita on FBS tu, pastikan masa kita bukan waktu time kita sibuk. Sebab saya dah alami dah, sebab saya pernah on FBS, saya tak jawab sampai tak reply. Memang ada je prospek tu, tapi kita tanya dan minta maaf semua kan. Tapi kalau kita kena marah dengan orang tu, lantaklah kan. Sebab kita yang salah sebab kita tak reply kan. So saya rasa 10 malam tu adalah yang terbaik, tapi cara kita nak reply tu kena cepat. Okey Kak Mas? Okey, cantik. Jadi selain daripada kontrol FBS, masa pun dah banyak, tapi semuanya adalah dekat rumah, betul? Dah tak perlu keluar. Macam mana cara closing tu? Adakah pergi jumpa customer? Sebab sekarang ni kan PKP dah 2 tahun, tahun lepas dengan tahun ni. Macam mana Su handle kes-kes yang jauh daripada, sebab bila FBS ni dia terlalu terbuka. Okey, setakat ni saya masih online saja lagi. Kalau dia nak jumpa, baru kita jumpa bagi. Maksudnya, kita bagi apa yang dia nak, quotation apa semua. Kalau kata dia masih tak, kalau dia masih tak yakin dengan kita, saya guna WhatsApp voice saja. Maksudnya, kita boleh nampak tau bila dia banyak bertanya, kita pun tak larang nak jawab kita tak larang nak reply melalui WhatsApp. Jadi apa yang saya buat adalah saya guna WhatsApp voice. So cakap, saya guna phone lah terus cakap, Assalamualaikum, terima kasih kerana berminat dengan Takaful Ikhlas. Okey cik, plan ikhlas dariku ni hanya untuk pampasan kematian saja, yang mana plan ni adalah satu plan yang sangat bagus. Yang mana dia bagi cik punya benefit dariku ni berganda. Bayangkan ya cik, saya suka guna perkataan bayangkan. Bayangkan cik, kalau sesuatu berlaku pada cik dengan RM100 cik bayar, cik dapat coverage sebanyak 1.4 juta. Ini untuk 30 tahun lah 1 juta. 30 hanya sebulan RM100. So saya gunakan saya punya nada saya tu, bayangkan cik, kalau berlaku sesuatu pada cik, so dia akan dengarlah suara kita. Berbanding dengan WhatsApp, dia hanya membaca saja, dia tak dapat rasa. So saya gunakan istilah WhatsApp voice tu untuk dia lebih faham dan dia menghayatilah apa yang saya cakap. So selain daripada tu cik, Takaful Ikhlas memberi cik benefit yang ini yang itu. Saya cakap melalui voice note tu. So cik tak rugi ambil dengan kami. Cik tak rugi ambil dengan saya dan cik tak rugi ambil dengan Takaful Ikhlas. So kita terangkan benefit tu melalui WhatsApp voice. So saya gunakan macam tu lah. Lepas tu bila dah bercakap, dia kata okey cik, kalau ada apa-apa soalan, cik tanya je saya bantu cik untuk saya terangkan lebih lanjut tentang plan yang cik nak ni. So saya gunakan WhatsApp voice tu lah. Kalau banyak sangat nak type kan, kita pun tak lalu. Lepas tu
Kita boleh rasa lah, insting kita lah, sebab kita dah lama dalam takaful ni, orang tu serius tak nak ambil dengan kita ataupun tidak. Sebab saya pernah lah layan seorang prospek ni sampai pukul 12 malam. Tapi saya cakap dengan suami saya lah, saya cakap abang tidur dulu lah sebab saya ada prospek ni yang memang dia nak jawapan malam ni juga. So saya memang layan, bukanlah layan apa, WhatsApp lah saya buat paperwork yang dia nak tu semua kan. So saya buat, tapi alhamdulillah mungkin dia ambil dengan saya because dia hargai lah usaha saya kan. Saya reply dia sampai pukul 12 malam. So saya buat je lah sebab saya tak fikir apa pun. Saya fikir nak close je. Mindset saya dah dapat prospek ni, saya nak close. Bagi saya peluang Cik untuk saya terangkan sedikit tentang plan ni. Kalau Cik tak faham, Cik tanya saya. So kita buat soalan dekat situ supaya dia tak stop kita punya perbualan dalam WhatsApp. Kalau kita dah bagi Cik, ini quotation yang terbaik yang saya berikan untuk Cik. Kalau ada apa-apa soalan, Cik jangan malu tanya dengan saya. Saya cuba bantu yang terbaik untuk Cik. Kita ulang terbaik. So saya gunakan istilah tu sahaja. So saya nampakkan keyakinan orang tu lah. Nampakkan supaya orang tu yakin dengan kita yang plan tu adalah yang terbaik. Walaupun sekarang kita fight dengan Prudential kan. Dariku ni kan lebih kurang dengan Prudential punya plan. So kita tak fikir pun. Kita fikir rezeki kita dengan dia. Jangan fikir company lain. Memang kalau kita fikir company lain tak jadi kerja. Baik kita fikir diri kita fikir takaful ikhlas je. Okey, so lagi sekarang dah 10.18. Asyik Kak Mas dia tanya, Kak Mas buka soalan untuk sahabat-sahabat yang lain sekiranya ada nak tanya dan ada jawapan-jawapan yang masih tak clear ke, dipersilakan. Boleh buka voice, nanti Kak Mas bantulah. Ada siapa nak tanya? Kak Su nak tanya, prospek FB Ads kita selalu masuk untuk tanya harga. Untuk permulaan akan terus apa tu? Macam mana? Oh, untuk cakap tu minta detail untuk bagi harga atau fact finding dulu? Apa? Tak. Okey, bila saya dapat WhatsApp daripada prospek, dia akan tanyalah tentang plan yang saya iklankan tu. Dia akan klik dekat saya punya WhatsApp. Contoh dia klik nombor phone saya, keluar ibah berganda, ibah 1 juta. So kat situ saya akan terus cakaplah, Assalamualaikum, terima kasih kerana berminat dengan plan hibah 1 juta ataupun plan hibah ataupun income protection, bergantung kepada iklan yang kita iklankan lah dekat FBS tu. Okey, saya Syuhada Sharif, takaful advisor anda. Lepas tu bila kita kena bagi salam kat dia lah. So yang tu saya punya basic, and then kita terangkan sedikit tentang plan yang kita iklankan tu. Sama ada katalah contoh kita iklankan Dariku. So Cik, ini adalah plan Dariku yang mana kita berikan Cik high protection, yang mana Cik takkan dapat di mana-mana syarikat lain. Contoh kan, padahal ada je kan. Tapi tak apa, kita buat ayat yang orang tu yakin dengan kita. Okey, lepas tu baru kita masukkan Cik kalau berminat. Sebelum saya proceed kepada quotation, mohon isikan detail. So kita minta detail daripada dia lah, nama, tarikh lahir, lokasi, pekerjaan, berkahwin dan merokok. So bila dapat detail tu, bila dia dah reply, maknanya dia ada respon dekat kita. Yang penting kita nak detail dia. So mohon isikan detail untuk saya buatkan quotation terbaik untuk Cik. So bila dia tak reply, Cik saya mohon Cik reply saya mohon Cik isikan detail tersebut untuk saya buat quotation terbaik. Sampai dia kata tak apalah, tak berminat. WhatsApp je lah sebab dia dah WhatsApp kita. Tapi kita try and error lah. Kalau dia tak nak, tak apa. Sebab kita kena rajin walaupun dia masuk dan dia senyap. Itu hak dia. Kita tak boleh nak halang dia untuk tak isi. So kena WhatsApp dia selagi sampailah dia block kita ke apa, tak apa. At least kita bagi respon dekat dia supaya dia reply. Kalau tak nak, tak apa. Sebab tu FBS ni memang banyak sabar berbanding dengan prospecting dekat luar. Saya cakap terus terang sebab saya dah guna kaji sidik, direct approach, stranger, FBS, referral, semua saya dah buat. So memang FBS ni sangat-sangat menguji kesabaran, dan you dah keluar duit tapi tak close. So memang sakit hati lah kan. So memang kena banyak sabar dalam nak closekan klien prospek ni, klien FBS ni. So memang ayat tu pun kena
macam saya cakap kena guna voice note kalau kata klien tu banyak tanya supaya kita pun kena guna nada yang sangat-sangat macam emosi lah, beremosi. Okey Su, Okay. bila sebut tadi pakai FBS pun modal, sebenarnya nak pergi buat soal sidik pun pakai modal. Sebenarnya tak ada benda yang free pun. Cuma orang kata berbaloi lah dengan apa hasil yang kita dapat 6 tahun tu. Betul? Okey. Betul. Sepanjang pelibatan Su dalam kejayaan takaful kan, maksud dia ada tak peristiwa-peristiwa yang orang kata sampai menyebabkan klien marah kita ke, claim tak boleh nak claim ke ada benda-benda yang setakat saya jadi 9 tahun, 10 tahun lah kan. Tak adalah benda yang orang kata tak adalah terlalu menyakitkan hati saya, tak ada. Cuma kadang-kadang tu silap tu daripada sendirilah sebenarnya. Mungkin kita terlewat ke update dia ke kan. Pernah lah satu hari tu saya close Datin lah, pangkat Datin, tapi tak adalah Datin sangat pun, pangkat je. Okay, so dia bayar cucu dia punya transaction, dia bayar takaful anak dia lah, dan tiba-tiba polisi tu lapse sebab transaction fail. Dia kata dengan saya, kenapa transaction cucu dia fail sedangkan dia ada duit kat dalam account. So saya cakap dengan dia, okay. Masa tu saya pun bengang juga sebenarnya. Bila dia kata macam tu, sebab saya pun nak salahkan takaful ikhlas pun masa tu saya tak boleh lagi nak marah sebab saya tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Okay, dalam situasi kita jadi, macam kita tahulah, kita ni agent antara syarikat dan juga klien. So kita kena berpihak kepada dua. Maksudnya, klien kita iakan dia. Maksudnya, okay puan, saya minta maaf bagi pihak takaful ikhlas. Okay, tak apa, puan nak marah, puan boleh marah saya, tapi bagi saya semak dulu dengan takaful ikhlas. So bila saya semak, memang ada transaction error dekat situ yang mana datangnya daripada, maksudnya masa tu plan IMAT sebenarnya. So saya cakap duit dalam akaun klien ada je, kenapa tiba-tiba tak ada transaction dekat dalam dia punya record tu lah. So bila saya deal tu memang salah takaful ikhlas. So saya tak adalah kata takaful ikhlas salah ke apa, tapi mungkin masa tu berlakunya kesilapan. So saya cakap dengan puan, maksudnya kita dalam keadaan kita perantara ni, kita tak boleh nak salahkan ikhlas, kita tak boleh nak iakan sangat klien tu. Cuma dalam situasi ni puan memang berpihak pada yang betul lah. Puan berpihak pada betul, maknanya memang ada error dekat sistem tersebut. So takaful pun mungkin terlepas pandang, dia pun tak perasan dan status tu error dan tak penolakan tak berjaya. Tapi puan jangan risau. Kalau yelah, sebab klien ni dia kata, kalau saya masuk hospital tiba-tiba decline macam mana? Saya cakap macam tu kan. So cakap tak apa, memang salah takaful. Waktu tu bila dia marah, memang kita kata okay, memang salah takaful sebab dia betul. Jadi kita iakan saja. So itulah pengalaman saya macam mana saya nak handle klien. So memang dalam keadaan kita berlaku situasi macam ni, klien ni sebenarnya dia nak kita iakan je. So iakan je lah. Tapi di pihak takaful, kita kena maklumkan apa yang berlaku dan takaful dia akan semak memang ada transaction error dekat situ. So bila berlakunya transaction macam ni, takaful ni dia satu je. Bila di pihak takaful salah, dia akan minta baliklah dokumen semua macam contoh penyata akaun apa semua. So kita bagi pada dia. So automatic sistem berubah balik lah. Maksudnya masa tu mungkin ada error lah. Memang tak dapat dielakkan. Tapi jangan risau, dia kata kalau berlaku sesuatu pada dia dalam keadaan dia warded ke dia apa ke, kita akan bayar kos tersebut lah. Sebab memang duit dalam akaun ada tapi transaction error. So itulah klien ni cabaran kita. So saya rasa kita sebagai agent ni memang kita kena iakan je klien kita. Because customer is always right. Kan? Tapi janganlah kita memburukkan syarikat pula kan. Mungkin ada sebab kenapa berlakunya sistem error kat situ lah. Kita kena kena selesai baik dengan ikhlas, dan ikhlas pun baiklah juga, orang kata bagi benda result yang baiklah untuk klien. So alhamdulillah settle lah problem tu. Tak adalah berat sangat. Tapi belajarlah sesuatu daripada situ. Okey, baik. Bila dah lama, orang kata ada setengah bila nampak masalah dekat syarikat, terus kata syarikat kita ni tak okey. Betul?
dan akan mencari kesilapan-kesilapan yang cerita ni benda tak betul je lah kan. Tapi sebenarnya macam Su dah 9 tahun dengan banyak kali pergi convention, bohong kalau kata syarikat tak ada masalah langsung. Kan kita dah mengalami 2 tahun lepas, memang orang kata sistem kita ada masalah yang agak kritikal, tapi Su boleh handle dan boleh pergi convention. Itu yang kita orang salute tu. Macam mana you handle cabaran tu tadi untuk supaya tak apa, yang ni masalah letak tepi. Yang penting jalan terus. Yang jalan terus tu ramai orang tak boleh nak bertahan. Mungkin ini ayat yang terakhir sebab kita dah menghampiri 11.30. Sebab kita lepas ni ada beberapa tetamu yang akan masuk untuk program Asma Husna. So maybe Su boleh bagi kata-kata semangat sebab benda tu yang sangat mengganggu-gugat ramai ejen dan menyatakan company kita dah mungkin nak orang kata dah nak ke alam barzah dah sampai tak boleh ada yang cakap macam tu kan. Jadi saya rasa macam mana you nak cari rezeki sedangkan company you tempat cari nafkah pun you duk kutuk-kutuk, betul tak? Jadi macam mana you handle cabaran tersebut? Okey. Saya pun sebenarnya dalam keadaan tu saya pun tak nafikan, saya pun tak lari daripada masalah yang kata komisen berkurang. Komisen berkurang ni memang sangat efek untuk saya lah sebab saya pun bekerja dan nak dapatkan income kan. Okey. So first thing memang saya memang jenis yang positif lah, positif. Kita kalau tak silap kita pada 2018 tu sistem dah macam banyak error lah sebenarnya. Sebab iPost 2018 tu iPost kita boleh nampak plan Securelink je tak silap saya. Traditional kita tak nampak. Tapi masa tu apa yang saya buat adalah bila saya tahu sistem problem je, saya dah backup saya punya sistem sebenarnya. Dengan saya buat Excel sendiri, saya download semua klien saya dalam satu Excel tu saya letak tepi. Okay. Dan saya rasa tak apalah, benda tu kita boleh handle sebab benda tu sistem. Kita kena orang kata fikir, masa tu saya memang fikir baik je, tak ada fikir apa pun. Saya memang tak ada fikir masalah pun sebab saya malas nak fikir masalah. Saya memang bersangka baik dengan apa yang berlaku sehinggalah 2020. Saya cakap tu serang 2020 ni memang tahun sakit hati. Tahun sakit hati lah. Tapi sebab masa tu saya rasa sistem ni dia tak adalah teruk sangat berbanding dengan bila kita punya jiwa kita kacau. Jiwa kita kacau ni dengan manusia. Mungkin macam kita lah contoh masa 2020 hari tu lah tahun lepas tu kan, ada ura-ura yang dengar saya nak keluar daripada Takaful Ikhlas kan. Masa tu memang saya tengah sakit hati lah sebenarnya. Sakit hati yang sangat sakit lah. Dan saya rasa saya dah tak ada nampak ikhlas dan ini, saya nampak syarikat luar saja masa tu. Tapi sebenarnya itu adalah ujian saya sebenarnya. Allah bagi saya ujian hati yang mana Allah nak tengok sama ada saya ni masih ada jiwa tak dengan Takaful Ikhlas. Sebab sistem is robot sebenarnya. Benda tu boleh handle, kita boleh handle sebenarnya. Sebab tu saya ambil personal assistant. PA, saya hire PA untuk saya solve the problem. Saya tak nak pening kepala sebab balik rumah saya dah pening kepala dengan anak-anak lagi kan. So saya memang letak tepi masalah tu, saya buat je. Sebab saya rasa lantaklah asalkan aku buat, aku dapat komisen. Tapi yang saya sakit hati masa tu memang bila saya dah buat tiba-tiba komisen saya berkurang disebabkan oleh ROC. ROC yang memang masa tu tengah orang kata, yelah maksudnya disebabkan oleh sistem tu sendirilah, maksudnya value term sebab saya banyak close yang dia 1+1, secure plus hibah value. So bila hibah tu lambat sikit penolak, dia akan efek pada Securelink. So dia akan jadi ROC pula. Bila kita dah bayar tapi dia tak untag dia punya polisi yang kita dah ROC tu. So problem dekat situ. Bila kita berdepan dengan orang yang sepatutnya kita berhubung tapi orang tu macam buat ignore je, itu yang buat sakit hati. Dan saya cakap, buat apa aku nak kerja macam ni? Sebab aku rasa aku bekerja untuk aku dapat income. Of course lah nak tolong orang, tapi sampai kita tolong pun tiba-tiba kita mungkit kan. Benda tu dah jadi tak baik kan. Tak apalah, aku pergi lah ke company lain kan. Masa tu memang saya tengah merajuk betul lah. Dan masa itulah bermulanya episod pujuk memujuk. Memujuk-mujuk dan CEO pun sampai dekat Takaful Ikhlas. Masa itulah
Tapi masa tu saya memang hati saya tengah tawar lah sebenarnya, tawar dan sehinggalah saya orang kata apa, saya come back balik waktu saya dekat hospital. Saya cakap dengan semua tadi, kita tak ada siapa pun, kita ada Allah saja. Sepanjang saya dekat di hospital tu, saya memang istikharah dengan Allah, solat istikharah, saya cakap, ya Allah bagi aku yang terbaik. Kalau katalah takaful ikhlas yang terbaik, kau tunjukkan jalan. Kau ikat kaki ni untuk aku bersama dengan takaful ikhlas. So malam tu saya rasa dengan keajaiban daripada Allah, saya maafkan semua orang waktu tu. Alhamdulillah, memang saya tenang sangat. Saya masa tengah marah. Sebab kita ni ada hak untuk marah dan kita kena luahkan pada orang yang kita tengah marah tu. Sebab kita ni agent, kita ni bekerja untuk syarikat. Kita ni perantara antara syarikat dan juga klien. Kalau kita tak meluahkan pada diorang, ialah kita faham macam tragis So memang orang kata kita kena luahkan. Tapi alhamdulillah CEO baru, Cik Arif, Ustaz Nazman semua sangat membantulah. Saya harap bukan saya seorang lah yang dia bantu, semua orang lah yang ada problem kan. So saya nampak kat situ, saya memang bukan jenis yang maki hamun orang dekat takaful ikhlas. Saya cakap saya suka, cuma saya hanya mendiamkan diri. Saya punya cara adalah mendiamkan diri, saya refer pada leader. Tapi kalau leader tak boleh buat pun, saya cakap tak apalah, tak apa. Biar saya pergi cari kerja lain, maksudnya merajuk lah kan. So alhamdulillah saya come back, maksudnya kat sini mindset kita lah kena kuat sebenarnya. Bila kita ada problem, sistem ke apa ke, kena pergi kepada orang yang sepatutnya kita luahkan. Maksudnya kalau kita tahu Ustaz Nazman tu boleh bantu kita, pergi pada Ustaz Nazman. Kalau kata head department tu boleh tolong kita, kita bantu. Kita kena follow up. Cakap ni dah berapa bulan dah ni? Saya dah bagi sebulan, dah 3 bulan, 6 bulan. Apa cerita kan? Saya pun nak makan juga. Kan? So kena luahkan kat diorang. So alhamdulillah saya meluahkan benda tu. Alhamdulillah diorang pun nampak sebab pada saya tak ada benda yang tak boleh diselesaikan. So memanglah kita tahu sistem problem, tapi sistem kita tak seteruk dulu. Dulu kita masih bersyukur, kita masih ada pendapatan, kita masih ada nampak kita punya feedback. Sebab tu bila bermulanya sistem bermasalah, saya dah start backup sistem saya untuk klien saya. Itu yang saya buat. Sebenarnya diri kita pun kena ada backup klien tu. Kalau orang kata PR ke, problem PR ke, kita tak dapat check payment, kita masih ada counter yang boleh semak kita punya klien. So saya tak dapat sistem nampak depan mata, saya pergi klien, saya pergi kepada counter untuk saya semak. Saya pergi kepada staff yang boleh bantu saya. So kita banyak staff, mungkin ada staff yang banyak urusan dengan ejen-ejen lain kan. So saya pergi kepada staff yang boleh bantu saya. So maksudnya kita sendirilah mengusahakan macam mana kita nak solve the problem. So kat sini okay. Itulah maksudnya tak ada benda yang tak boleh selesai. Pokok pangkalnya ada diri kita. Dengan siapa kita bercakap, dengan siapa kita meluahkan, tapi janganlah kita sesekali marah pada orang tu. Maksudnya bukan marah lah, kita boleh meluahkan, tapi janganlah membabi buta orang tu kan. Itu sajalah daripada saya. Alright. So conclusion apa yang kita boleh rumus pada Su punya ayat terakhir ni tadi adalah apa pun yang berlaku memang akan tetap berlaku. Kita pergi company mana-mana pun mungkin akan berlaku dan kita tak tahu bila benda tu jadi. Cuma Kak Man nampak itu adalah hadiah untuk Su lah, sebab sesuatu hadiah bila Allah nak bagi, dia akan datangkan ujian dulu. Dan ujian yang paling kritikal itulah menyebabkan hari ni Su naik pangkat sebagai agency manager, supaya akan datang bila ada masalah berkaitan dengan sistem, dia dah tahu dah macam mana nak manage. Sebab hari ni kita buat kerja untuk diri kita sendiri, tetapi akan datang kita akan bekerja dengan grup dan anak buah. So apa yang berlaku, Allah nak latih kita untuk mengurus sesuatu peristiwa ataupun sesuatu masalah tu. Macam mana sebenarnya pertama sekali kita balik pada yang Su cakap tadi lah. Balik pada Allah dengan cara memaafkan semua orang. Kan? Sebab key point dia bila kita memaafkan, hati kita lapang, kita tenang. Bila kita lapang dan tenang, sebenarnya kita dah boleh buat pelbagai kerja tanpa ada gangguan. Okey? So macam mana nak lapang dan tenang dan macam mana Su boleh bergantung kepada Allah tu tadi. Okey. Untuk pengetahuan semua, kita punya tetamu undangan untuk program Asmaul Husna ni dah standby, dah dekat ruang menunggu, dan saya cakap dia tunggu sekejap. Saya suruh habiskan Su punya perkataan. Jadi bersama dengan Ibu Yati ni tadi,
sebab dia adalah orang yang saya boleh bagi tahu solid kebergantungan dia kepada Allah. Nanti bila datang ni saya akan bagi tahulah siapa itu Ibu Yati. Jadi untuk Su, saya nak ucapkan jutaan terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Yang hari ini buat kerja bukan kerana manusia, buat kerja kerana Allah, buat kerja kerana kita tahu apa yang kita nak. Kita bukan fikir apa yang orang nak, kita fikir apa yang kita nak untuk suami dan juga anak-anak. Jadi tahniah, benda tu yang sebenarnya kita kena masukkan dalam hati kita supaya ada masalah sebenarnya tak ada benda yang tak boleh dihandle. Jadi untuk seterusnya Kak Mas minta Su jangan keluar lagi untuk sama-sama kita raikan Ibu Yati yang sekarang ni telah pun berada di dalam di dalam Zoom kita. Selamat datang Ibu Yati ke program bersama sahabat-sahabat takaful saya pada pagi ni. Ramai yang dah merindui Ibu Yati sebab kita dah pernah berjumpa hari tu di Hotel Sri Malaysia dan ini adalah sahabat-sahabat baru yang orang kata daripada utara ada, daripada KL ada, Pantai Timur pun ada. So semoga perkongsian Su tadi memberi manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain. Dalam masa yang sama, macam mana kita nak relatekan bila macam Su tadi boleh buat kerja seorang-seorang dan hanya bergantung kepada Allah. So hari ini saya datangkan Ibu Yati, bagaimana beliau juga saya boleh kategori dia sebagai penceramah bebas juga. Kadang-kadang bila dia berdakwah sampai satu tahap dia tak ada dengan siapa-siapa, dia seorang-seorang. Jadi saya minta Puan Ibu Yati untuk memperkenalkan dirilah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Macam mana nak ringan ni? Okey, Ibu Yati, mana Ibu? Ibu dah masuk kan? Assalamualaikum Ibu. Ibu tak buka video. Sekejap, saya tunggu Ibu Yati masuk. Dia dah masuk dah ni. Assalamualaikum Ibu. Pak Ibu dah start dah ni. Okey. Ibu tengok dekat laptop tu belah kiri ada gambar speaker dengan gambar video. Ibu on kat situ. Mohon sahabat-sahabat yang lain kalau boleh jangan keluar sebab ni kita ada tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan asbab pada pertemuan kita dengan Ibu Yati pada tengah hari ni, orang kata waktu duha yang masih belum tamat ni menambah lagi keberkatan pada bulan Ramadan dan juga boleh dapat manfaat daripada ilmu yang akan dikongsikan pada tengah hari inilah. Pada sahabat-sahabat yang sabar
Mudah-mudahan majlis ilmu ini adalah jalan-jalan kita mendapat keberkatan untuk hari ini, insya-Allah. Bersama dengan ini cuma ada masalah teknikal sekejap, kita bantu Ibu Yati untuk pulih. Okey Bu, dah? Suara Ibu pun tak keluar Bu? Okey, gambar Ibu dah keluar. Suara Ibu je.